Okey, dia kata nephrotic syndrome ni dia kata memang berkaitan dengan masalah primary glomerular disease dia kata. Okey, yang ini kita boleh kenal pastilah karakter dia adalah dengan proteinuria. Maksudnya banyak protein, kehadiran protein dalam urin. Lepas tu bila banyak sangat protein, kehadiran protein dalam urin ni dia akan menyebabkan hypoalbuminemia. Maksudnya bila banyak sangat urin, protein yang dikeluarkan banyak dalam urin pulaknya akan menyebabkan badan kita hypoalbumin, iaitu protein akan jadi albumin akan jadi rendah pula dalam badan kita. Okay, selain daripada itu ialah edema itu bengkak. Lepas ni akan menyebabkan juga high serum kolesterol dengan low density lipoprotein, itu hyperlipidemia. Maksudnya tahap kolesterol akan tinggi pula dalam keadaan nephrotic syndrome ni. Ini semua perkataan polycystic syndrome is boleh nampak iaitu keadaan di mana masalah yang serius dia kata pada glomerula tu. Kita dah belajar dah kan acute glomerulonephritis, chronic glomerulonephritis, ini pun berkaitan jugalah masalahnya nephrotic syndrome ni. Iaitu dalam sistem pernafisan pada kidney kita, dalam buah pinggang kita. Okey, ini definition dia. Okay, nephrotic syndrome ni dia adalah jenis renal failure iaitu kegagalan buah pinggang juga yang boleh kita lihat dengan iaitu increase glomerular permeability ni maksudnya dalam pernafisan pada buah pinggang kita tu iaitu pada glomerula tu pastinya boleh kelihatan dengan manifested by massive proteinuria iaitu banyak sangat kehadiran protein dalam urin. Itu panggil proteinuria iaitu kehadiran protein dalam urin. Okay. Sini tu boleh nampaklah periorbital edema, pupil face, lepas tu list pun maybe swollen. Ini kalau healthy food ni macam inilah. Kalau ada nephrotic syndrome ni boleh nampak kat foot and ankle dia dengan edema. Ini healthy yang tak ada masalah, nephrotic syndrome. Ini kaki yang foot pada ataupun ankle pada nephrotic syndrome. Ini pun topik ni pun common juga common sangat topik ni ataupun banyak juga berlaku dekat ward. Tapi biasanya kita tengok sini. Okey, dia kata nephrotic syndrome ni, FSGS itu focal segmental glomerulosclerosis dia kata adalah salah satu penyakit juga yang menyebabkan berkaitan dengan nephrotic syndrome sebab dia menyebabkan scar tissue develops. Maksud akan menyebabkan tisu. Okey, pada bahagian-bahagian kidney. Di sistem penafis itulah iaitu pada glomeruli. Dia kata focal segmental glomerulosclerosis FSGS ni dia kata boleh disebabkan oleh pelbagai condition ataupun keadaan. Kita boleh nampak kat sini gambar ni. Kalau normal, glomerulus macam mana keadaan dia? Healthy kan, yang sihat, tak ada masalah. Tapi dalam kalau dalam masalah FSGS ni, kita boleh nampak scar impairs kidney function. Maksudnya scar ataupun parut yang pada glomeruli ini akan mengganggu fungsi glomeruli ataupun dalam buah pinggang ni. Dia akan mengganggu sistem pernafisan juga. Itulah salah satu penyebab kepada nephrotic syndrome juga. Kita nampak kat sini gambar ni. Ini protein dan juga hematuria. Kita nampak kat sini. Kalau normal kapilari ni dalam glomerulus ni, dia akan mengekalkan white blood cell, lepas tu protein. Lepas tu kalau dalam nephrotic syndrome kita nampaklah protein ni dia keluar dalam urin. Sedangkan protein ni sebenarnya adalah molekul yang besar sebenarnya, tapi bila sistem penafis tu rosak, jadinya boleh keluar protein tu. Sebab tu ada kehadiran protein dalam urin. Kadang-kadang kita boleh juga kat dalam ward tu, kalau misalnya siapa yang pernah buat urin ward test, kadang-kadang ada macam patient tu daily, dia kena buat daily check untuk protein ni. Maksudnya kita akan bagi bekas pada patient, lepas tu kita akan check protein dia berapa, 1 plus ke, 2 plus ke, 3 plus ke. Ada dekat ward. Mungkin ada yang pernah ke buat test ni dalam ward. Cek berapa kehadiran protein tu, berapa plus. Kalau 2 plus tu banyak lah, kalau 1 plus tu banyak dah, kalau 2 plus tu lagi banyak, 3 plus tu pun lagi banyak maksud kehadiran protein tu. Ada tak siapa pernah buat test ni dalam ward? Kehadiran protein ni cek yang dipstick tu. Guna strip dalam ward sahaja. Nabila kata tak pernah. Tak ada yang pernah ke yang pernah try cek guna strip dalam ward tu untuk cek protein dalam urin tu? Orang lain pun Hadiah tak pernah juga. Okey. Nanti you dah tahu ni, nanti bila ada pula untuk masuk clinical kan,
Nanti boleh try. Semua ramai tak pernah buat ni. Rasa tak ada lagi yang pernah buat. Okay, nanti pergi masuk klinikal boleh try nanti. Mungkin ni tengok pasien mana ada masalah tu boleh try lah untuk buat yang test protein ni, kehadiran protein dalam urine ni. Okay, kalau hematuria ni maksudnya kehadiran blood kehadiran red blood cell dalam urine. Dengan hematuria. Okey. Okey, agak sini kita tengok. Okey, ni patofisiologi ni saya ambil daripada buku hospital lah. Dia kata ni adalah gangguan sama seperti yang saya explain tadi, gangguan intrinsik. Intrinsik ni maksudnya dalam dekat dalam renal disorder systemic lah, dia kata dekat dalam yang glomerulus tu, yang menyebabkan kesan pada glomerulus. Okey, dia kata kat sini biasanya disorder ni dia kata biasanya berlaku pada kanak-kanak, dia kata. Tapi nephrotic syndrome sekarang ni dia kata pun boleh berlaku dan ada juga sekarang ni berlaku pada adults ataupun termasuklah orang tua juga sekarang ni, bukan kanak-kanak. Dulu kalau nephrotic syndrome ni biasanya selalu dikaitkan dengan kanak-kanak lah, kita kata children kan. Tapi sekarang ni adults dan juga elderly pun common juga dan berlaku jugalah kita kata pada golongan dewasa dan juga golongan elderly ataupun orang tua. Ini sama juga yang saya explain tadi, dia adalah gangguan penyebab pada dalam dia termasuk dengan chronic glomerulonephritis yang topik kita pernah belajar jugalah sama ada macam diabetes mellitus contohnya, ataupun dalam kes-kes penyakit glomerulosclerosis contohnya, amyloidosis contohnya, ataupun sistem lupus erythematosus. Contoh macam SLE ke apa pun sama jugalah. Ataupun dalam kes renal vein thrombosis pun sama juga. Okey, ini sama juga macam saya explain tadi. Okey, karakteristik dia adalah by the loss of plasma protein. Iaitu albumin lah dalam urine. Maksudnya banyak sangat kehadiran leak kata protein ni dalam urine. In the urine. Okey, dia kata walaupun bagaimanapun dia kata liver can increase, walaupun liver can increase the production of albumin, dia kata boleh increasekan production of albumin, dia kata, tapi dia tak boleh nak tak boleh keep up the daily loss lah. Macam tak boleh nak cover juga dengan kehilangan albumin ni yang terlampau banyak sangat melalui buah pinggang ni yang ke dalam urine ni. Kena nak ganti juga, tak nak cover juga. Okey, jadinya dia kata menyebabkan hypoalbuminemia. Maksudnya yang ini adalah paras albumin yang rendah lah dikatakan dalam darah. Sebabnya protein dah banyak sangat, albumin banyak sangat keluar ikut urine. Menyebabkan hypo pula dalam darah. Sebab itu sama-sama pasien tu dia ada tanpa albumin juga yang buat. Ini pathofisiologi samalah macam saya sebut tadi, damage glomerular capillary membranes, lepas tu menyebabkan loss of plasma protein, albumin, lepas tu menyebabkan stimulate synthesis of lipoprotein, menyebabkan hyperlipidemia, maksudnya high cholesterol pula kat sini, iaitu hyperlipidemia. Ini kalau bila keadaan hypoalbuminemia pula akan menyebabkan sodium retention dan menyebabkan edema pula ni. Okey, causes dia ada beberapa, iaitu contohnya macam membranous nephropathy ataupun nephropathy, membranous nephropathy ataupun SLE. Kalau SLE pun boleh menyebabkan chronic inflammatory disease dan menyebabkan serious kidney damage juga. Ada student katakan kawan dia ada masalah SLE. Ya betul. Kalau SLE pun salah satu juga penyebab kepada chronic inflammatory disease, iaitu pada akan menyebabkan masalah yang serius lah pada kidney. Okey, lepas tu ni ada juga macam diabetic kidney disease pun boleh menyebabkan kidney damage, iaitu menyebabkan kesan pada glomeruli. Okey, lagi apa? Okey, blood clot in a kidney vein. Ini tadilah FSGS tadi tu, focus segmental glomerulosclerosis ataupun amyloidosis. Ini adalah antara penyebab-penyebab lah, menyebabkan damage dan menyebabkan masalah pada glomeruli itu. Jadi kita tengok kat sini. Okey, ni kidney, ureter, bladder. Ini ureter kita. Ini adalah yang macam gambar yang sebelum ni, dan topik acute glomerulonephritis dan chronic glomerulonephritis pun sama juga kita tengok sini. Ini adalah glomerulus lah, ini fungsi dia filter, iaitu penapis pada dalam buah pinggang kita tu. Ini urine dikeluarkan lah. Dia melalui pelbagai proses ataupun peringkat, okey, urine akan dikeluarkan. Nampak urine, iaitu P lah kita kata. Okay, dalam normal, nampak blood waste, nampak ni waste dikeluarkan. Okay, ni protein kat sini, ni urine. Glomeruli lah, sistem penapis kita. Ini filter blood kat sini. Sangat unik lah kita kata. Okay. Lepas tu dalam sistem, dalam penyakit nephrotic syndrome, kita nampak kat sini. Okay. Blood waste, lepas tu filter blood ni kan, low levels of protein. Ini sebabnya urine dikeluarkan banyak lah. Ni lah, urine bocor dan dikeluarkan ikut into urine. Ni. Protein leaks into urine.
Menyebabkan filter blood ni kalau nampak sini jadi low level of protein. Jadinya level of protein tu akan jadi rendah. Okay? Sebab protein banyak dikeluarkan dalam urine ni. Kita kata macam bocor lah, kebocoran sistem penafis tu masalah. Okey. Okey, clinical manifestation dia ialah yang major manifestation ialah edema. Biasa kita akan tengok patient yang nephrotic syndrome ni adalah edema. Lepas tu ni dia soft and pitting. Okey, contohnya macam kat eyes, periorbital. Lepas tu ni dependence area. Dependence area ni contoh macam kat sacrum, ankles, kat hands dan juga kat abdomen. Abdomen kita panggil ascites. Kita nampak yang macam perut yang besar tu kan. Kat dalam ward tu, ascites ni. Ni pun common juga kalau kat ward medical. Contoh kan macam 7U, ward 7U, ward 7S pun common juga ni ascites ni. Ascites juga kadang ada berkaitan dengan masalah liver juga termasuk juga dengan nephrotic syndrome. Okay, yang lain tu macam headache, irritability, fatigue ni adalah simptom yang sangat common. Letih, lesu, sakit kepala, resah, gelisah. Ini untuk yang clinical manifestation. Ni kita nampak kat sini gambar. Ni ascites ni perut besar. Ni nampak ni mata dia, periorbital edema. Ni kaki dia dekat leg dia tu. Okey. Okey, ini pun clinical manifestation kita nampak juga. Okey, ni albuminuria ni contohnya banyak sangat large amount protein in urine. Banyak sangat protein yang keluar ikut urine. Kita nampak kat sini. Forming urine. Maksudnya urine tu berbuih kita nampak kat sini ni. Ini strip yang saya kata tu dekat ward tu. Nanti you boleh tengok dekat ward. Boleh tengok strip ni. Boleh try buat nanti kat patient nanti. Kalau misalnya banyak dia ada 1 plus, 2 plus, kalau 3 plus, macam tu lah. Kalau 2 plus, 3 plus tu banyak lah. Ini kita boleh check kehadiran tu. Nanti you all boleh try nanti. Okey, ni sambil hyperlipidemia, ini hypoalbuminemia ni sama lah. Bila urine protein banyak sangat keluar ikut urine, akan menyebabkan low albumin in the blood. Okey, setakat ni boleh Nampak jelas Boleh ke setakat ni? Untuk nephrotic syndrome ni? Ini pun sama juga clinical manifestation kita boleh lihat juga. Positif kata okey. Nampak Fatin kata okey, nampak clear Dan topik ni taklah ni sangat Cuma gambar je banyak ni. Lepas tu slide nampak 52 ni Okey, ni pun sama juga lah. Kita nampak lah pada nephrotic syndrome juga. Sama macam yang saya explain tadi lah. Yang ketara sekali adalah inilah protein in the urine iaitu proteinuria. Lepas tu hyperlipidemia. Lepas tu edema. Itu yang paling ketara sekali lah kita boleh nampak pada patient lah. Yang common sangat. Letih, lesu. Okey, yang ini adalah complication. Okey, complication ni contohnya menyebabkan blood clots. Okey, yang ini risk of developing blood clot, thrombus in your vein. Ini adalah explanation dia kalau nak tahu lebih deep. Okey. Lepas tu lagi apa? Akan menyebabkan tadilah high blood cholesterol, itu hyperlipidemia. Ni ada gambar kat sini, boleh tengok juga. Walaupun dia kata ni, at the same time, your liver is more cholesterol and TG, dia kata cholesterol juga. Complication dia hyperlipidemia. Lepas ni poor nutrition. Lepas ni akan menyebabkan juga high blood pressure. Kita nampak kat sini. Kalau high blood pressure ni kenapa Sebabnya disebabkan oleh damage to your glomeruli. Maksudnya kerosakan ataupun kemusnahan pada glomeruli ni akan menyebabkan resulting build up of waste in your bloodstream lah, urinnya. Jadi dia akan menyebabkan rasio blood pressure. Akan menyebabkan high blood pressure. Tekanan darah naik. Okey, lagi complication ialah akan menyebabkan acute kidney failure. Okay. Dia kata sini, if your kidney lost their ability, iaitu kemampuan kidney, hilangnya fungsi ataupun kemampuan, keupayaan kidney untuk filter blood. Jadi due to damage the glomeruli, maksudnya berkaitan dengan kerosakan atau kemusnahan pada glomeruli ni, jadi ini kadang-kadang boleh menyebabkan emergency dialysis. Seorang pasien tu mungkin memerlukan dialysis maksudnya. Iaitu yang machine itulah yang you hantar patient pergi hemodialysis tu. Ini adalah salah satu complication dia. Okay. Acute kidney failure dan juga chronic kidney disease ataupun chronic kidney failure juga kata-kata. Ini lagi lah menyebabkan kidney tu gradually. Maksudnya semakin lama akan menyebabkan kidney ataupun buah pinggang kita hilang fungsi dia tu. Ini kalau tak dirawat, tak ambil rawatan yang betul, ini akan menyebabkan chronic kidney failure. Seterusnya kita tak naklah bila keadaan kalau chronic kidney failure ni, pasien mungkin akan memerlukan perawatan dialisis sepanjang hidup dia lah. Apa dia katakan. Sama ada perlukan dialisis ataupun kidney transplant. Kidney transplant ni siapa tahu? Apa yang you all, kalau memang you all takut ada pernah dengar ke kidney transplant ni apa dia? Ada tak siapa-siapa yang tahu kidney transplant ni apa dia?
Kalau dialisis ni kita tahu yang hemodialisis kan kita hantar patient, dia akan apa ni yang meshing tu dekat yang hemodialisis tu. Kalau kidney transplant ni ada idea tak? Siapa yang tahu? Okey, betul Nabila kata pemindahan buah pinggang. Okey, betul. Adalah pemindahan buah pinggang. Kita buah pinggang ni bukan senang dia proses dia tu. Bukan siapa nak bagi buah pinggang kat kita. Kalau suami isteri pun belum tentu boleh bagi. Kalau anak-anak pun belum tentu boleh bagi kat kita. Buah pinggang ni. Lepas tu proses dia kena lalui kaunseling lagi. Bukan semudah itulah buah pinggang ni untuk pemindahan buah pinggang ni. Jaranglah siapa nak bagi untuk donor buah pinggang kat kita untuk bagi. Okey, satu lagi yang complication ialah infection. Dia akan menyebabkan increase risk untuk jangkitan kuman, iaitu risk of infection untuk nephrotic syndrome ni. Okey, kita tengok sini assessment dengan diagnostic finding dia. Okey, ada banyak, ada beberapa. Salah satunya macam urine test. Ini adalah urine test, ini adalah urine analysis lah. Okey, apa ni, kita boleh tengok macam mungkin setengah patient tu dia akan, patient akan diminta untuk collect urine sample untuk yang 24 hours tu. Ini sama juga ni. Ni adalah untuk salah satu untuk ukur measure of the protein in your urine. Untuk ukur banyak mana ni untuk ukurlah kehadiran protein dalam urine tu. Ni yang botol yang biasa yang kita bagi kat patient tu. Ada setengah tu botol putih, dia macam-macam pelbagai bentuk lah. Kalau dalam ward tu, kalau biasanya warna putih biasanya. Tapi mungkin ada warna ataupun warna biru ke apa, macam tu dah lebih kurang. Ini katakan start lah macam yang saya pernah experience sebelum ni dalam dalam health assessment urinary tu lebih kurang macam ni. Kita akan collect urine sample tu daripada contohnya daripada 7 pagi hari ni sampailah 7 pagi esok. Jadi patient kalau dia pass urine, kalau dia buang yang kecil tu, memang dia tak boleh buang dan tandas lah, memang kena letak semua yang dalam botol ni. Start pada 7 pagi sampai 7 pagi keesokannya. Okay, kadang-kadang tu biasanya kalau spesimen urine 24 hours ni, dia hantar, biasanya doktor akan ambil blood sample juga. Dia akan hantar sekali dengan blood sample juga. Ini yang saya kata tu yang bacaan tu. Ni. 1 plus ke 2 plus ke 3 plus ke. Jadi kita tengoklah color tu kat mana. Kat mana color tu ke arah dia. Jadi kita nampaklah bacaan tu macam mana. Nanti dalam word nanti boleh try buat nanti kat patient kalau ada. Okey, lepas tu dia akan dikata sini, the urine may also contain increased white blood cell juga dia kata. Okey, lagi ujian lain ialah blood test. Ini samalah dia kata. Ini kalau untuk nephrotic syndrome ni, dia akan kalau blood test tu dia akan menunjukkan measure low levels of the protein albumin. Kita tahu sebab dia akan menyebabkan simptom apa tu? Hypoalbuminemia. Sebabnya banyak sangat protein yang lost in the urine, into the urine. Jadi akan menyebabkan bacaan bila ambil blood test tu akan menunjukkan low level lah of the protein albumin tu. Okey, lagi kat sini dia kata loss of albumin ni kita tahu tadi dia punya complication ataupun simptom lain ialah hyperlipidemia. Jadinya kalau blood test tu kita tengok sini the increase in blood cholesterol lah ataupun blood triglyceride ni, hyperlipidemia. Jadi mari blood test ni. Dan juga serum creatinine dengan blood urea bun. Blood urea nitrogen juga akan diukur jugalah. Sebabnya yang ini adalah menunjukkan boleh assess apa ni dari segi sistem kidney tu, kidney function tu. Ini antara ni penting ni semua ni. Kalau serum creatinine tu high, maksudnya kidney function ada problem. Fungsi buah pinggang tu ada problem lah. Dan juga kalau yang increase blood urea pun sama juga. Ini tujuan dia penting lah untuk tahu status ataupun fungsi buah pinggang pesakit. Lagi apa lagi? Okey, yang ini salah satu juga iaitu removing a sample of kidney tissue for testing. Sebab itulah yang awal-awal hari tu sebelum kita masuk topik disease untuk dalam sistem urinary ni, kita belajar dulu health assessment. Dalam tu ada banyak sangat pelbagai ujian, test yang dilakukan. Semua tu berkaitanlah dengan disease kita belajar ni. Okay, ini sama kita nampak kat sini. Ini ultrasound dia nak buat, lepas tu ni biopsy needle. Jadi dia akan ambil sedikit, dia akan remove a small sample of kidney tissue ni, dia akan ambil sedikit sampel tisu pada kidney ni, lepas tu dia akan hantar ke lab nak tengok masalahan kenapa berlakunya pada patient ni. Dia kata kidney tissue ni akan diambil dan dia akan dihantar ke makmal untuk ujian yang seterusnya. Okey, ini yang secara yang tadi saya sebut tadi lah. Saya tegas gambar sahajalah untuk orang tahu.
Okey, okey. Untuk medical management ni, untuk medical management kita tahu nephrotic syndrome ni dia akan menyebabkan high blood pressure. Jadinya, okey, jadi untuk blood pressure medication ni dia ada ACE inhibitor. You all belajarkan ubatan-ubatan semua ni dengan Puan Azlida. Betul ke yang ni semua ni? Yang tahun 1? Dengan Puan Azlida ke dengan siapa ni? Mesti you all belajarkan ACE inhibitor, ARBS. Betul tak? Ali Syahir kata. Puan Norizam. Okey, okey, okey. You all belajarkan? Ni untuk refresh balik ya. Okey, ni blood pressure medication. Tapi ingat ke tak ingat ni? Ingat ke tak ingat ataupun ingat-ingat lupa? Ingat, tak ingat, ingat-ingat lupa. Mana satu? Sometimes up ni maksudnya ingatlah tu. Ingat-ingat lupa. Okey, tapi ini common dah dalam ward medical ni, sangat common ubat-ubat ni. Okey, untuk blood pressure medication tu dia ada ACE inhibitor. Ini ada saya tengok gambar kat sini ya. Kita ada contoh ubat ACE inhibitor tu ataupun ARBS. Okey lah, ini semua untuk dalam blood pressure medication lah. Tengok kat sini. Okey, ini contoh ACE inhibitor medication. Yang common biasanya dalam ward tu biasa kalau you biasa bagi ward bagi ubat captopril, biasa tak? So, you biasa dengan ubat apa? Captopril, peridompril, ramipril. Yang mana you biasakan dalam ward untuk yang ACE inhibitor medication ni? Yang mana you rasa yang you pernah serve ataupun you biasa tengok dalam ward? Antara banyak-banyak yang ACE inhibitor medication ni. Kita tak biasa, antara semua pun tak biasa juga ni. Tak pernah serve ataupun tak biasa tengok dalam ward. Captopril rasa common ni, captopril, enalapril, peridopril, ramipril, perindopril. Okey, Fatin kata perindopril. Okey, yang lain? Ada tak yang pernah? Nabila kata pun perindopril juga. Okey, okey. Jadi ada idea lah. Okey, ini adalah grup untuk ACE inhibitor. Okey, kalau yang tu, ARBS tu, ARB tu, yang ni biasa juga tak? Biasa kan dalam word losatan, biasa kan wasatan, losatan. Irbesatan pun biasa juga kan? Tu tak biasa juga dengan ni? Losatan pernah dengar. Okey. Ini ada contoh saya letak sahajalah untuk refresh sahaja. Untuk refresh soalan belajar tu. Okey ni, okey selain pada tu, selain pada tu untuk medical management perlu juga diuretics medication lah. Okey, yang ni untuk control swelling. Kita tahu dalam nephrotic syndrome ni pasien akan jadi edema kan. Ini salah satu juga untuk dari segi medical management. Tapi ubat-ubatan yang medical management ni adalah berdasarkan pada doktor. Okay, kita just serve sahaja berdasarkan pada doktor prescribe. Bukan kita yang prescribe. Kita just administer berdasarkan pada yang doktor prescribe tu. Okay, ini ada juga sama juga contoh-contoh ubat. Ini biasa juga kan ni? Hydrocortisone ni. Itu tak biasa juga. Ini adalah grup diuretik dah. Okey, Ali Syahir kata pernah ni. Okey, furosemide. Furosemide ataupun nama lain Lasix. Kalau yang ni, kalau furosemide ataupun Lasix nama lain dia ada bentuk tablet dan juga adalah bentuk IV. Nabila kata ni, okey, Nurul Nabila kata pernah biasa. Furosemide ni sangat-sangat common terutama kalau dalam ward, sangat common untuk dalam ward medical tu memang sangat ni lah sangat biasa digunakan. Tab Lasix ataupun furosemide ini ada oral dan IV. Okey, lain selain daripada itu medical management dia ialah kolesterol. Ini pun kita tahu dah kan tadi, hyperlipidemia. Jadi kena serve lah ubat kolesterol medication. Ini ada contoh-contoh dah. Ini yang biasa you dengar apa ni? Atorvastatin, simvastatin, biasa tak dengar ni? Untuk yang kolesterol ni. Lipitor. Rosuvastatin. Okey. Ni kadang-kadang ni bukan pasien yang pernah on ni. Kadang mak ayah kita, pak-pak saudara kita ke, mak-mak saudara kita pun ada ambil ubat ni. Kalau you all mungkin ada yang tahu kan. Nenek saya. Nampak tu Nabila kata dah nenek saya. Kadang-kadang bukan setakat pasien. Kadang keluarga kita, family member kita sendiri pun ada ambil ubat ni. Mak ayah kita kan yang dah berumur tu. Ni pun sama juga. Dia ada atorvastatin 20 miligram. Mungkin ada yang kena ambil dosis lebih tu bergantunglah. Okey, simvastatin pun biasa juga ni. Okay, ataupun nama lain Lipitor. Lipitor ni atorvastatin juga sama juga. Okey.
Okey, lain apa lagi? Okey, yang ni, okey, medical management yang lain ialah untuk anticoagulants. Ini sama juga lah untuk help decrease your blood ability to clot. Ini untuk membantu mengurangkan blood clot warfarin ni. Ini contoh. Ni pun warfarin ni pun common juga dalam ubat juga. Dia ada dos dia lah. Okey. Yang ini untuk immune system lah. Untuk control the immune system. Okey, contohnya macam corticosteroid. Ni start gambar kat sini ni lah. Ini pun common juga. Contoh macam mana yang common biasanya, yang biasa common. Penicillin. Saya rasa yang ni common kan juga dalam ward. Dexamethasone. Ni jenis-jenis yang corticosteroid kita kata. Ni yang kat dalam ward ni biasa ni saya rasa ni penicillin. Yang biasa orang tengok dalam ward. Okey. Okey, ini contoh saya tak gambar sahajalah. Okey, managing edema in nephrotic syndrome. Ini orang tengoklah. Okey. Okey, untuk nursing management, okey, in the early stage of the disease, pada peringkat awal disease tu, okey, nursing management ni dia sama macam rawatan ataupun treatment macam acute glomerular nephritis dia kata. Tapi bila the disease worsen, maksudnya bila penyakit tu semakin teruk, management dia seperti macam like that of the patient with chronic renal failure. Nampak tu, kalau peringkat awal tu dia punya treatment management tu macam acute glomerular nephritis, tapi kalau dia disease tu makin worsen, maksudnya semakin teruk, jadi management dia lebih kepada chronic renal failure. Sebab itulah perlu rawatan yang awal lah kita kata. Okey, dia kata sini kalau patient yang mengambil, okey, yang ambil corticosteroid ni, dia kata perlu, dia kata required instruction about the medication. Maksud perlu dapatkan arahan tentang pengambilan ubat tersebut. Lepas tu kena tahu sign and symptom tentang disease tu. Lepas tu tahu siap sign and symptom bila ambil ubat tu, apa kesan dia, apa dia punya side effect dia. Patient kena tahu, kena beritahu pada patient. Lepas tu kalau masalah kena report pada physician, pada doktor, kita kata dengan segera. Okey, lepas tu dari segi pengambilan diet pun penting. Biasa kalau nephrotic syndrome ni memang akan refer pada pakar pemakanan lah. Jadinya patient memang kena follow, ikut nasihat daripada pakar pemakanan. Dan kita sebagai nurse kena emphasize balik lah. Tengok adakah patient ada masalah untuk ikut dietary instruction ni. Okey, okey, lepas sama juga following all medication, lepas tu dietary regime semasa sama saya explain tadi lah kena ikut betul medication yang sepatutnya dia ambil, dos dia, waktu bila kena ambil, sehinggalah keadaan patient semakin stable. Okey, ini sama juga. Okey, dia kata the patient must be aware of the importance of communicating any health related changes to the healthcare provider, dia kata. Jadinya memang kalau ada masalah pun sama juga kena note pada doktor dengan segera, lepas tu kena sentiasa follow up tu pun kena ikut juga. Itu pertama dari segi yang dietary changes ataupun dari segi perubahan makanan tu. Kena ikut juga. Okey, lepas tu dia kata kalau when indication of an acute infection ni ada mengalami infection, dia kata seperti contohnya macam acute respiratory tract infection. Lepas tu ni dia kata first apparent increase doses of maintenance lah, dia kata. Jadinya kalau misalnya ada tadi infection juga ni, memang patient pun kena tahu juga, lepas tu kena dapatkan kita kata kena dapatkan ataupun notified doktor dengan segera. Okey, ini ada beberapa contoh nursing management ataupun nursing intervention untuk nursing diagnosis tu. Okey, yang ini ni mana-mana. Kalau misalnya soalan, yang ini pernah keluar soalan dalam MEQ. Okey, dia tanya clinical manifestation untuk soalan 10 markah. Okey, untuk 2 markah tu dia tanya clinical manifestation, dia minta you all state 4, iaitu 4 clinical manifestation. Jadi satu jawapan tu setengah markah, jadi 4 untuk 2 markah. Lepas tu dia yang soalan yang 8 markah tu dia minta explain for nursing management untuk nephrotic syndrome. Yang tu total dia adalah 10 markah. Kalau yang untuk nephrotic syndrome yang nursing management tu kalau sebut explain for contohnya minta 4, jadi you boleh pilih yang mana-mana sahaja yang berkaitan dengan masalah masalah nephrotic syndrome ni lah. Mungkin you boleh relate dengan clinical manifestation dia pun boleh juga. Ni saya letak beberapa. Contohnya macam sini access fluid volume. Kita tahu patient nephrotic syndrome ni edema. Jadinya nursing intervention dia contohnya macam weight daily, timbang berat pesakit hari-hari. Okey, lepas tu ni biasa setiap pagi lah yang timbang berat pesakit ni biasa dalam ward tu setiap pagi akan timbang. Okey, lepas tu strict monitor and record intake intake and output, IO chart.
Lepas tu ni nampak si kalau lepas tu limit fluid intake as ordered. Maksudnya kalau patient tu kena limit fluid intake, maksud kena limit contohnya patient tu boleh ambil 1,000 sahaja. Jadinya kena limit, maksudnya patient kena ambil 1,000 sahajalah. Itu contohnya lah. Waktu pentingnya rekod intake and output ni, I ucap ni. Ni contoh sebagilah. Okey. Lepasnya kalau selain pada tu mungkin kalau patient kena administer corticosteroid ke, okey, so instruct patient tu provide pun oral hygiene contohnya. Ini semua juga boleh masukkan dalam point-point ataupun nursing intervention untuk assess fluid volume. Okay. Ni dari segi yang kedua tu, contohnya macam dari segi imbalance nutrition, less than body requirements contohnya. Ini sama juga monitor clients with daily contohnya. Lepas ni assess patient nutrition daily patterns macam mana, pengambilan pemakanan patient, kalori intake dia macam mana, diet history dia macam mana. Dan okay, lepas ni provide comfortable, sama jugalah ni semasa environment during meal time, waktu makan. Ini ada rationale dia pun ada kat sini juga saya letakkan. Okey, lagi apa ni? Ini pun sama juga dari segi consideration semua. Maksudnya mungkin patient tak perlu ambil sekali makan tu besar sangat dia punya portion dia, tapi mungkin sit small nutrition mungkin dari segi ambil sikit-sikit tapi keterapan itu kita kata. Okey, lepas tu ni sama juga dari segi schedule medication. Lepas tu refer dietitian ni memang biasa doktor akan memang akan refer lah dietitian ni untuk nasihat dari segi pemakanan tu. Ini yang fatigue. Fatigue ni contoh juga assess macam mana tahap latihan patient, lepas tu plan aktiviti untuk patient, lepas tu galakkan kalau patient perlukan rehat, galakkan patient rehat, lepas tu bantu patient juga dari segi aktiviti. Ni ada banyak lah, dia punya sama juga, ni pun komponen fatigue juga, banyak juga. Okay. Sebabnya, okay, sama juga. Ni kalau kanak-kanak lah lagi apa lagi? Dari segi deficient knowledge, contohnya dari segi pengetahuan patient, asas tahap pendidikan, tahap kefahaman patient tentang penyakit tu, tentang sign and symptom dia tu, tentang dari segi dietary dia, aktiviti dia macam mana. Lepas tu assess anxiety level dia macam mana. Lepas tu kena educate patient tentang proses tentang penyakit dia, apa ni, risiko dia, apa rawatan dia. Lepas tu kita galakkan patient untuk tanya soalan dan kita cuba jawab soalan tu yang sebaik yang mungkin. Bila patient faham, patient tahu, jadi anxiety level dia pun akan decrease, akan menurun juga. Okey, dan terangkan prosedur, apa yang kita nak buat, apa kepentingan prosedur tu. Nah, kita membantu juga lah, walaupun doktor explain, kita pun membantu juga. Ni pun sama juga. Sama juga dia punya point dalam deficit knowledge ni sama juga. Dan kita galakkan juga ahli keluarga atau family member pun turut serta juga. Untuk supaya family member pun tahu juga tentang keadaan pesakit. Ini pun sama juga lah, banyak lah dari segi sini ni. Untuk point yang deficit knowledge ni ada banyak. Okey, risk for infection pun sama juga. Yang ni adalah dari segi nursing intervention ni, kita assess dari segi increase in temperature, suhu, lepas tu dari segi respiratory changes, dari segi dyspnea ke, apa ni, cough, batuk ke, ada yellow sputum ke, ataupun dari segi urinary changes ke, cloudy ke. Ni pun sama juga lah dari segi untuk risk for infection. Okay. Yang penting kita satu lagi ialah untuk maintain dengan dari segi medical accepted. Itu pun penting juga. Okey, lagi apa ni kat sini ni? Okey, yang administer antibiotik ni, terapi ni as ordered lah. Ini berdasarkan daripada doktor order lah. Okey, antibiotik apa yang doktor akan prescribe tu. Okey, lepas tu ni sama juga kita advise patient to avoid. Maksud kita nasihatkan patient untuk elakkan kawasan-kawasan ataupun persekitaran yang ada infeksi. Contohnya kalau ada yang ahli keluarga ke ataupun rakan-rakan ke ataupun pelawat yang tak sihat tu, kita minta avoid ataupun elakkanlah. Okey, ini pun sama juga advise patient. Okey, nasihatkan patient segera kalau nasihatkan patient untuk dapatkan rawatan dengan segera ataupun inform doktor kalau sekiranya ada simptom-simptom infection. Okey, yang ni lagi sama juga ni, tengok condition of the skin juga, kena tengok juga. Ini untuk risk for impact skin integrity. Kita assess the overall condition of the skin. Okey, lagi yang untuk risk for impact skin integrity ni, kita tengok yang ni check on body prominence ni terutama yang kawasan second ke atau cancer ke, kawasan yang mudah untuk dapat back sore ini tengok juga ni. Okey, terutama kalau pasien yang edema tu kawasan-kawasan edema tu sama juga. Ini sama juga ni untuk evaluate ataupun nilai
patient awareness, dari segi kesedaran patient tu tentang sensation tu, of pressure tu. Sama juga, bilik juga. Okey, ini sama juga. Ini yang antibiotik ni test audit lah. Kalau yang patient ada masalah tu untuk treat infection lah. Okey, ada apa lagi sini? Okey, ini sama juga ni. Okey. Okey, yang ini pun sama juga. Ini kita tengok juga kawasan skin tu, kalau misalnya ada luka ke ataupun apa ni, biasa kita nasihatkan patient tak rub lah rubbing tu. Maksud kita tak, kalau kawasan yang skin yang ada masalah yang lembut sangat tu, kita tak nasihatkan patient untuk rub ataupun kita gosok dengan kuat. Tak boleh kawasan-kawasan tu sama juga ni. Ini pun sama juga ni, tengok permukaan permukaan skin patient tu macam mana juga. Okey, yang ni kita dapat sana sekejap. Dengar ke ni? Boleh dengar ke ni? Boleh dengar ke ni? Tak dengar. Oh, jadi ni kena buat macam ni juga kan? Kena buat macam ni kan? Lepas ni pergi ke sini. Okey. Dengar ke ni? Hello, in this video, we're going to talk about nephrotic syndrome and focus on the pathophysiology. So nephrotic syndrome presents as a tetrad of manifestations. And this tetrad is proteinuria greater than 3.5 grams in 24 hours, dyslipidemia, more specifically hypercholesterolemia. The third is and focused on the pathogens as a tetrad of manifestations. And this tetrad is proteinuria greater than 3.5 grams in 24 hours, dyslipidemia, more specifically hypercholesterolemia. The third is hypoalbuminemia, and the last is peripheral edema or edema. So let us look at the pathophysiology and see how this tetrad occurs. So here is a nephron, the functional unit of the kidney. Here is the afferent arteriole coming into the head of the nephron and forms the glomerulus within the head of the nephron. Coming out is the efferent arteriole, which eventually joins with other efferent arterioles to form the renal vein. And then the renal vein will enter circulation once again. In nephrotic syndrome, for many reasons, which won't be discussed in detail here, there is inflammation and damage to the glomerulus. This inflammation and damage can be from immune cells, antibodies, complement proteins, immune complexes, hypertension, and sclerosis. Whatever the cause, it results in damage and inflammation, specifically to cells called podocytes, which normally help prevent protein loss. So podocytes are damaged within the glomerulus. And this damage will allow proteins to pass through into the nephron's tubule. And remember, this usually should not happen. And so the protein travels through the nephron's tubule and will be part of urine. And nephrotic syndrome is characterized by protein loss of more than 3.5 grams in 24 hours. This loss of protein results in mass proteinuria, with or without hematuria, which is blood in urine. And this hematuria will essentially depend on how much damage occurs to the glomerulus. The protein loss
can also be antibodies that is lost, because antibodies are proteins as well. So if there is loss of antibodies, the person doesn't have their normal antibody defense mechanism. And so this means that they are at increased risk of infection. The mass loss of protein, such as albumin, from the circulation results in hypoproteinemia, more specifically hypoalbuminemia. So less protein, less albumin in the blood. And this will tell the liver to produce more proteins to compensate. And so the liver works on overdrive, producing not only proteins such as albumin, but the liver will also produce cholesterol. The cholesterol is not necessary, but occurs anyway, resulting in hypercholesterolemia. Now, the hypoproteinemia or the hypoalbuminemia also results in a reduced plasma oncotic pressure. A reduced oncotic pressure means that water and the electrolytes will actually move into the interstitium. So they will move from circulation into the interstitium. This occurs because of oncotic pressure. There are no solutes, there are no proteins in the vascular compartment to hold the water and the electrolytes. And so the water and the electrolytes will move to the interstitium. And this will result in peripheral edema, which causes swelling of the feet, for example. Now, the movement of water and electrolytes means that there will be a decrease in volume in the vascular compartment. There will be decrease of volume in the circulation. This decrease in volume means that there will be a decrease in volume returning to the heart. So there will be a decrease in venous return to the heart. With a decrease in blood volume returning to the heart, this means that the heart will also be pumping less volume to the rest of the body. What does this mean? Well, this means that there will be a decrease in renal blood flow, which means a decrease in GFR. The GFR stands for the glomerular filtration rate, and it's essentially the rate at which the kidneys, the nephrons, filter circulation. Now, the inflammation that is occurring in the kidneys already will also contribute to a decrease in GFR. So when you have a decrease in GFR, when you have a decrease in the glomerular filtration rate and the blood flow, this will actually stimulate some cells at the head of the nephron to produce a molecule called renin. Renin is important, and it will activate what is known as the renin-angiotensin-aldosterone system. The function of the renin-angiotensin-aldosterone system is to essentially increase blood pressure to compensate for the decrease in vascular volume and the decrease in GFR. One way the renin-angiotensin-aldosterone system does increase blood pressure is by retaining sodium and thus retaining water from the kidneys to maintain it in the vascular space. However, this will eventually result in further edema because of the hypoproteinemia that is already occurring, remember. So in summary, we just saw how proteinuria occurs due to inflammation in the glomerulus. And this will eventually lead to hypoalbuminemia, hypercholesterolemia, and peripheral edema. And this is the tetrad seen in nephrotic syndrome. Based on this tetrad, we can expect to possibly see some signs and symptoms. So for the dyslipidemia, the hypercholesterolemia, we can see xanthelasma, which is deposits of cholesterol around the eye, and xanthomata. Hypoalbuminemia will result in tiredness and leukonychia striata, which is essentially the changes occurring along the nail bed.
Hypoalbuminemia also results in edema because of the reduced oncotic pressure. Edema can be periorbital edema, which is fluid around the eye. It can be ascites, fluid in the abdomen, and also peripheral edema of the lower limb. Patients with nephrotic syndrome can be breathless because of fluid edema, because of the fluid overload, or pleural effusion. Urine in nephrotic syndrome is often described as being frothy in appearance. So next is investigations. Now, there are many causes of nephrotic syndrome, and these causes will be discussed on a separate video, which will look at the different types of nephrotic syndrome. But some common causes of nephrotic syndrome include diabetic nephropathy. There are certain connective tissue diseases and some autoimmune immunological problems that attack the kidneys. So the investigations that are performed is to assess severity, is to diagnose nephrotic syndrome, and to differentiate the different types of nephrotic syndrome. So investigations can include urine dipstick, MSU, full blood count, EUCs, liver function test, LFTs, calcium levels, CRP and glucose, serum and urine immunoglobulins is important to screen for autoimmune diseases, and also to check for presence of immune response to hepatitis B, hepatitis C, and HIV, which are also some causes of nephrotic syndrome. Chest x-rays can be performed and may show pleural effusion or edema. Other important investigations include ultrasound of the kidneys. Renal biopsy is important to look at the macro and micro changes seen in glomerulonephritis and to distinguish between the different types of nephrotic syndrome. In renal biopsy, you take a sample of the kidney tissue, usually ultrasound guided. After renal biopsy is taken, 3 things are checked. First, light microscopy, which looks at the general change in the kidney tissue, particularly the head of the nephron, where the glomerulus is. 2, immunofluorescence. Here, they expose the kidney tissue with specific things that will bind to antigens, immune complexes, and immunoglobulins in that tissue. Once they expose the biopsy with these tags, it will light up with immunofluorescency. And this will tell the person if there is or there isn't presence of those things they were looking for. Number 3, finally, there is electron microscopy, which looks at the detailed architecture of the glomerulus, specifically the membrane of the glomerulus, where the problems might be occurring. Finally, the management of nephrotic syndrome depends on what the type is, and it won't be discussed in this video. Thank you for watching. Okey. Okey, yang ini adalah just letak gambar lah untuk awak tengok lah. Ya. Nephrotic syndrome. Okey. Okay, ini adalah reference dia. Apa ni okey ke video tu? Nampak faham ke? Okey ke? Video tu tak perlulah faham macam doktor kan, tapi sekurang-kurangnya kita tahu sebagai nurse tu apa yang kita boleh bantu patient untuk yang kes nephrotic syndrome ni. Itu yang penting lah. Kalau misalnya ditanya dalam exam tu, you boleh jawab lah. Mana-mana kalau minta 4 point tu, mana-mana yang berkaitan dengan clinical manifestation tu, you boleh pilih dari segi deficit knowledge dia, anxiety level dia, dari segi skin intake, dari segi nutrition, boleh je, tak masalah. Mana-mana sahaja. Kalau misalnya jawapan tu yang tak ada dalam PowerPoint saya pun diterima asalkan logik dengan keadaan ataupun senario patient yang dia bagi masa dalam exam tu. Okey, boleh ke? Tengok balik lah. Kalau mana rasa macam tak boleh nak tangkap sangat tu, tengok balik nanti. Lepas tu kalau ada masalah nanti WhatsApp ataupun tanya saya balik.
Okey, boleh ke? Boleh ke? Okey, Nabila kata boleh. Mungkin kalau pertama kali kan sebabnya mungkin you tak biasa dengan disease ni. Mungkin kalau tengok sekali tu saya rasa mungkin kalau saya pun tak boleh nak faham sepenuhnya kan. Tapi you kena tengok balik, baca balik, fahamkan balik. Okey. Yang penting kena faham disease tu apa dia, clinical manifestation dia apa dia, kalau ada causes ke risk factor dia apa dia. Lepas tu ada idea sikit tentang medical management dia, surgical management kalau ada surgical management lah. Yang ini tak ada lah. Okey. Lepas tu ni yang penting sekali untuk preparation untuk exam adalah nursing management. Kalau you faham disease tu, baru you ada idea ataupun boleh untuk menjawab dari segi nursing management dia. Kena faham biasanya kena faham clinical manifestation dia lah. Biasa yang kita kena faham tu. Okey. Boleh ke? Kalau ni kita pergi ke topik yang seterusnya, topik yang kedua. Boleh? Okey, Sufi Nabila kata okey. Okey. Okey, yang ni nampak ke PowerPoint ni? Nampak ke PowerPoint ni? Nampak. Nampak kan? Okey. Yang ni topik yang kedua iaitu urolithiasis ataupun renal stones ataupun kidney stones. Okey. Maksud kata batu karang lah. Batu karang. Itu yang nampak kat sini. Kalau kidney stone tu kita nampak kat sini. Ada stone dalam kidney ni. Ni kita tahu ada ureter, ada bladder dan ada juga urethra. Objektif dia, urolithiasis. Jadi ini kidney stones. Kita nampak sini sebagai pengenalan, nampak sini. Ni stone dia. Kat sini pun boleh ada stone. Dalam kidney ni. Kita tengok kat sini. Okey, sebagai pengenalan dia, okey, stone ataupun kalkulai, kita panggil stone ataupun kalkulai, dia adalah dalam urinary tract. Dalam urinary tract. Sama ada upper ke ataupun lower down. Okey, in the urinary tract. Okey, dikenali juga sebagai kidney ataupun renal stone. Kidney stone, renal stone. Yang penting adalah stone ataupun kalkulai in the urinary tract. Okey. Okay, dia kata urolithiasis ni dia kata adalah common cause of blood in the urine, adalah boleh menyebabkan penyebab utama ataupun menyebabkan ada kehadiran blood in the urine, iaitu kehadiran darah dalam urine, iaitu pain in the abdomen, flank ataupun groin. Flank ni kat sini lah, kalau pain in groin area ni kat sini, lepas tu ini adalah kat flanking lah, kawasan belakang tu. Dia menyebabkan kehadiran darah dan juga kesakitan. Okey, dia kata urolithiasis ni dia adalah hardened mineral. Maksudnya kita kata hardened ni keras kita kata. Mineral deposits formed in the kidney. Iaitu kidney stones ataupun calculi. Sama je. Okay. Kita tahu kidney filter waste products. Kita tahu kidney ni dia adalah sebagai sistem penapis fungsi dia tu. Untuk buang bahan-bahan kumuh lah kita kata ke dalam urine. Okey, urine tu hasil bahan-bahan kumuh yang dikeluarkan pada tubuh badan kita. Okey, dia kata kat sini dia kata when waste material in urine do not use. Maksudnya kalau bahan-bahan kumuh tu tak dissolve completely, maksudnya tak dikumuhkan dengan sepenuhnya, dengan lengkap kita kata, jadi kidney is unable to evacuate them. Dia akan menyebabkan kristal, jadinya akan menyebabkan kidney stones lah, kita kata pembentukan kidney stone. Kristal dan kidney stone terbentuk dalam urinary system. Okey. Lepas kalau yang stone ni dia boleh menyebabkan pelbagai bentuk depending on size, ada pelbagai bentuk dan juga location. Dalam yang saya sebut tadi lah, ada dekat kidney. Jadinya yang stone ni ataupun kalkulai ni dia akan menyebabkan obstruct the flow of urine, akan menyebabkan halangan ataupun kesekatan untuk dari segi pengaliran urine untuk keluar. Okey, kita stone ni
kalkula ataupun stone ni, dia boleh jadi mula-mula macam small je. As a grain. Grain ni macam apa? Gandum, beras. Ataupun pasir of sand kata. Stone ni. Boleh ada sekecil tu pun boleh ada dia kata. Lepas tu stone ni dia boleh enlarge. Maksudnya boleh besar. Itu dipanggil Renal-Steinhorn calculi pulanya. Maksudnya stone ni daripada yang kecil sebesar pasir ataupun sebesar beras ataupun gandum tu dia boleh pembentukan menjadi besar. Okey. Lepas tu dia kata setengah-setengah stone ni ataupun calculi ni may pass out. Maksudnya boleh keluar pass out of the kidney. Ataupun boleh tersekat, boleh get lock. Maksudnya boleh terlekat ataupun tersekat. In the ureter pun boleh juga. Bila keadaan yang berlaku, dia akan menyebabkan cause severe pain. Dia kata from low back, maksudnya yang tadi tu pasal sakit di bahagian belakang tu, lepas tu boleh radiate. Radiate tu maksudnya boleh merebak, kita kata to the side ataupun kat kawasan groin tu. Untuk yang ni. Okey, lepas tu dia kata kalau yang stone yang lock yang tersekat ni dia kata boleh block off urine. Boleh block pengaliran urin untuk keluar. Jadi dia akan menyebabkan pressure juga. Dan kesan dia boleh beri kesan pada ureter dan juga kidney. Apa dia kata sini? Dia kata boleh increase pressure result in stretching with spasm causing severe pain in the lower back. Memang sakit dah kalau pasien yang ada masalah stone tu memang akan sakit sangat. Ni dapat kat sini. Ni right kidney, left kidney. Kita nampak ada renal stone ataupun kidney stone. Banyak sangat. Dekat sini pun boleh ada. Dekat ureter ni pun boleh ada juga. Dekat dalam bladder pun boleh ada juga. Maksudnya bergantung pada, stone ni bergantung pada depending on size. Size dia boleh ada pelbagai size dan juga boleh berada di mana-mana. Location dia tu. Yang ini pun saya rasa tak semestinya pesakit, ahli keluarga kita pun boleh ada masalah ni juga. Ada ke yang keluarga, mak ayah ke, pak saudara ke, ataupun mak saudara yang ada masalah ni, yang batu karang ni. Kalau kat Ubud 3 Utara tu saya tengok kadang-kadang tak semestinya yang elderly yang muda-muda sekarang pun, kalau Ubud 3 Utara tu yang muda-muda pun sekarang ni ada masalah batu karang ni juga. Tak semestinya yang kata-kata yang tua-tua pun tak semestinya. Ada kali keluarga yang ni, yang batu karang ni, masalah ni stone ni, kidney stone ataupun renal stone ni. Yang pernah dengar ahli keluarga mak saudara ke, saudara ataupun mak ayah kita sendiri ke, ada ke? Ada, tak ada? Tak ada ahli keluarga, tak ada. Ada ke ahli keluarga ke ataupun ni yang ada masalah stone ni, batu karang ni? Adik kata tak ada. Tak ada ahli keluarga ataupun yang orang yang kita kenal, tak ada. Tak ada. Okey. Tapi dalam buat common kalau tak buat 2 intan ke, common juga Buat 2 intan, 3 je common. Okey. Lepas tu stone ni, dia ada pelbagai jenis. Dia ada kalsium oxalate, dia ada kalsium fosfat, dia ada uric acid, dia ada struvite, dia ada cysteine. Dia banyak sangat pelbagai jenis batu tu pulanya, yang stone ni ataupun kalkula ni ada banyak pula jenis-jenis dia ni. Tapi dia tetap stone ataupun kalkulai. Tengok sini. Kalau yang cysteine stone ni macam ni. Kalau yang calcium stone tu macam ni. Kalau yang uric acid stone tu dia macam ni. Kalau yang struvite stone tu dia macam ni. Ini bentuk-bentuk dia tu. Ini pun sama juga ni. Ni kalau dari segi calcium stone ni bentuk dari apa? Kalau struvite stone ni dia disebabkan oleh infection contohnya. Kalau kalsium ni sini. Dia adalah makanan-makanan yang boleh macam teris lah. Kalau uric acid ni pun sama juga. Ni kata kalau uric acid ni form due to chronic dehydration. Menyebabkan uric acid stone. Kalau yang struvite stone ni kata caused by infection in the urinary tract. Maksudnya kalau yang UTI tu memang tak bagus lah. Memang tak bagus. Ni sama juga cystic stone. Ni yang ni jarang lah biasa yang kalsium ataupun uric acid ataupun ni lah yang common. Ini bentuk-bentuk dia lah. Okey, ni pun sama juga. Okay. Example of potential set of calculi formation in the urinary tract. Maksudnya boleh ada dalam pelvic stone, calyx stone, Steinhorn stone. Dalam bladder pun ada juga. Dekat ni mid ureteral stone. Kat sini pun boleh ada juga. Boleh yang ni? Okey, ni dia kata
Okey, ini pun sama patofisiologi dia. Maksudnya tadi tu yang macam yang supersaturation of crystal due to stasis. Stasis ni macam kalau kumpulan urea yang tak bergerak pun sama juga. Dia menyebabkan pembentukan stone formation, pembentukan stone ni. Lepas tu dia kata kalau yang setengah stone tu mungkin dia boleh pass out. Maksudnya boleh keluar. Tapi ada setengah yang stone ni ataupun kalkulai ni tak boleh keluar. Jadi dia akan menyebabkan obstruction, infection dan juga hydronephrosis. Hydronephrosis ni ialah kidney swelling lah. Disebabkan pengumpulan cecair yang tak boleh nak pass out lah. Cecair tak boleh nak keluar. Menyebabkan kidney swelling, pembengkakan pada kidney juga. Jadinya boleh menyebabkan kidney function disorder juga. Kalau berlaku obstruction, infection dan kidney swelling, maksudnya akan menyebabkan kidney function disorder. Gangguan pada sistem fungsi kidney juga. Okay, risk factor dia adalah antara dari segi diet, pemakanan, lepas tu ni increase uric acid level, lepas tu ni sedentary lifestyle ataupun immobility pun sama juga. Passive, tak aktif. Okey, ni immobility yang tak boleh bergerak. Ataupun family history yang ada gout, ataupun family history yang ada kalkulai ataupun stone ni pun, contoh kalau mak ayah kita ada masalah ni, kita pun berisiko jugalah untuk dapat juga masalah stone ni. Okay. Ini hypoparathyroidism di segi endocrine system lah ni, kita akan belajar. Okay, infection, UTI, okay, urinary stasis ni maksudnya apa ni? Contohnya apa ni? Urine yang tak boleh nak clear sepenuhnya. Ini pun sama juga, yang tak bergerak. Okey, lepas periods of immobility, ini penyakit polycystic kidney disease pun boleh juga. Ataupun gangguan kalsium metabolism pun sama juga. Ini akan menyebabkan increase calcium concentration in the blood. Ini pun boleh menyebabkan risk factor untuk kalkulat ataupun stone, renal stone. Ini nampak sini kidney stone sama juga risk factor of kidney stone lah. Ini just tak gambar sahajalah untuk tengok. Okay, ini ada simptom dia. Okay, kalau ni nampak sini. Apa ni painful urination, menyebabkan sakit semasa pas urine juga. Okay. Lepas tu kadang-kadang tu macam merasa nak buat air kecil, tapi kadang bila buat air kecil tu keluar sikit je. Lepas tu bila nak buat air kecil tu, nak pas urine tu macam tak boleh nak tahan kita kata. Tapi bila pergi ke tandas, bila pas urine tu, amount dia sikit sahaja. Okey, yang ni clinical manifestation dia, okey, severe pain in the side and back below the ribs. Patutnya pain tu boleh radiate to the lower abdomen dengan groin, yang tadi sama juga. Okey. Lepas tu dia kata okay, pain in urination, okey, maksudnya boleh rasa sakit masa nak pass urine. Lepas urine tu akan ada pink, red ataupun brown urine. Ini ada tanda-tanda hematuria, ada darah dalam urine. Lepas tu boleh juga sampai ada cloudy ataupun foul smelling urine, maksudnya berbau, keruh dan berbau. Lepas tu sampai boleh juga clinical manifestation dia iaitu nausea dengan vomiting. Lepas tu ini sama juga, rasa persistent urine, macam rasa macam kerap nak buang air kecil. Tapi bila buang tu, bila pergi buang air kecil, just sikit saja amount dia. Okey, ini sama juga, urinating more often than usual. Okey, fever and chill ni tanda-tanda infection jugalah, ya. Ataupun ini sama juga urinating small amount, sikit saja walaupun rasa nak ke tandas kerat. Ini kita gambar sahaja untuk tengok juga. Okey, dari segi assessment dengan nasib finding dia, okey, yang antara ujian ataupun investigation yang boleh dilakukan ialah imaging X-ray. Okey, kat sini ni boleh nampak kidney stone dalam sistem urinary tract tu. Okay, ataupun KUB ultrasound. KUB ingat kidney, ureter dengan bladder, kidney, ureter dan bladder. KUB tu maksud dia. Boleh juga ultrasound, lepas tu X-ray, nak tahu pinpoint location tu dekat mana, berapa banyak stone tu ada, kalkulai tu berapa ada size dia tu. Sebab kadang-kadang tu bukannya ada satu sahaja stone ataupun kalkulai tu, kadang boleh ada banyak. Kadang-kadang tu boleh ada di pelbagai location juga. Ada banyak dan ada di pelbagai location. Mungkin macam mungkin kat right kidney pun ada, left kidney pun ada, dekat ureter pun ada, kat bladder pun ada. Ini contoh. So mungkin ada mungkin lebih pada satu, mungkin ada dua ataupun tiga ataupun lebih lagi. Okay. Ini dari segi abdominal X-ray pun boleh juga, CT scan pun boleh juga, ultrasound pun sama juga. Ini sama ujian-ujian ni yang kita pernah belajar dalam yang health assessment itu tu. Ini antara yang doktor boleh audit lah untuk lakukan, untuk tengok lah. Tujuan dia adalah yang pentingnya untuk tengok kidney tu ataupun yang sistem urinary tu. Ni kalau kita tengok sini ni yang X-ray ni kita nampak. Ni kidney, okay, ni ureter, okay, ni bladder. Kita kidney kita nampak, boleh nampak stone ni kat sini. Ni kidney stone.
Dalam bladder pun boleh ada juga. Dalam ureter pun sebenarnya pun boleh ada juga lah. Boleh nampak juga kalau ada stone kat situ. Ni sekarang kalau patient ni boleh nampak lah kidney tu. Stone tu dalam kidney patient. Nampak ni. Bukannya ada satu ni. Ada lebih daripada satu ni stone dalam kidney dia tu. Okey, selain daripada itu boleh juga ujian ialah blood testing iaitu ujian darah. Ini untuk tengok too much calcium ataupun uric acid in your blood. Yang ini pun sama juga, sama macam ujian yang lain. Kalau dalam masalah renal disorder ni, ujian dia lebih kurang yang sama macam tu je. Ini pun sama juga 24 hour urine collection, lepas tu urine analysis, nak tengok kehadiran bakteria contohnya, increase protein, increase WBC contohnya, lepas tu hematuria, sama juga yang ni. Yang ni boleh nampak juga. Stone daripada pesakit. Tapi yang strength ni, yang ni saya tak pernah lagi perform, tapi mungkin kat hospital lain ataupun klinik lain tu mungkin dia ada perform lah. Sama juga, dia strain urine tu. Tengok, part ni urine, lepas tu filter, lepas tu ada stone. Okey. Kalau kat kita ni, kalau USM saya tak pernah lagi lah buat prosedur ni, tapis ni. Tapi kalau kat Mak Amal tu dia ada macam magnetic macam mana lah, saya ada pernah tanya lah orang Mak Amal tu, dia macam boleh macam tarik macam tu lah stone tu lah bila kita hantar spesimen urine tu. Tapi kalau ini mungkin hospital lain, tempat lain mungkin dia ada lah alatnya untuk buat. Ini pun sama juga lah, boleh nampak lah ni kan stone ni. Walaupun kecil lah, dia sebesar-besar ni pun ada stone tu. Dan ada juga yang ini pun ada juga yang besar ni, yang banyak ni. Okey, complication dia ialah boleh menyebabkan abscess formation. Lepas tu menyebabkan serious infection of the kidney. Lepas tu urinary fistula formation boleh juga. Lepas tu urethral scarring ataupun stenosis sama juga. Dan menyebabkan narrowing. Narrowing ni macam sempit ataupun restriction of a blood vessel jugalah kita kata. Ini pun sama juga narrowing of the renal artery, urosepsis ataupun renal loss due to long standing obstruction. Maksudnya akan menyebabkan hilang fungsi kidney ataupun renal disebabkan jangka masa lama obstruction ataupun kesekatan tu ataupun block tu. Okey, yang ni medical management dia ialah okey, yang basic target utama goal of management ialah to destroy the stone, untuk pecahkan stone tu. Itu adalah target utama tu, untuk pecahkan dan untuk keluarkan stone tu. Itu tujuan ataupun target utama goal of management. Lepasnya selain daripada itu ialah untuk relieve the pain. Sebab ni kalau yang patient ada masalah stone ni memang sakit sangat-sangat. Kalau awak pergi ward nanti, kalau patient ada stone, awak tengoklah keadaan patient. Kalau ward intern yang saya pernah bekerja ward intern tu, memang patient sakit sangat. Sebab tu analgesic tu memang dia akan administered lah. Itu bergantung kepada yang doktor audit lah. Doktor audit. Jenis painkiller apa dia akan bagi tu. Selain daripada itu juga dalam medical management dia kata dari segi macam demahan, hot bath ataupun moist heat dia kata pun kawasan flood area tu, itu pun boleh membantu juga dia kata. Dia kata juga. Okay, unless the patient is vomiting ataupun ada heart failure, dia kata ataupun any condition order ni segi fluid restriction. Maksud kalau patient yang tak ada masalah, kalau patient yang boleh digunakan untuk ambil air yang banyak tu, maksud kita akan galakkan patient untuk ambil air yang banyak lah. Jadi bukan air manis ya, ini air kosong. Fluid encourage ni maksudnya air kosong. Bukan air Milo Bing ke Tebing, bukan ya, air kosong. Dia kata. Okay, dia kata this increase the hydrostatic pressure behind the stone. Dia kata kalau misalnya kita harapkan kalau setengah-setengah stone tu dia boleh passing out, maksudnya pasal dia keluar sendiri, boleh keluar sendirilah. Tapi kalau tak boleh keluar dengan sendiri, tak boleh turun dan keluar dengan melalui cara yang normal, maksudnya ada prosedur yang lain pula lah untuk bantu stone tu untuk turun ataupun keluar, turun ke bawah dan keluar. Okey, dapat dikali. Tapi sini fluid intake juga dia akan membantu dari segi concentration urine ni. Maksudnya dari segi kepekatan urine pun boleh berkurangan juga. Seterusnya akan mengurangkan dari segi pembentukan stone ni, crystal lot ni, dilute the urine ni. Okey. Okey, ni sama juga dari segi medical management juga, dari segi nutrition therapy pun sama juga. Sebab ada setengah makanan tu dia akan risk factor juga untuk pembentukan stone ataupun calculi ini.
Ini nampak dia kata sini, sekurang-kurangnya kalau air tu standard kita tahu 8 gelas. 8 gelas air per day. Untuk supaya urine tu tak jadi pekat, kata-kata. Okay, ataupun 2 liter per day. Tapi bergantung juga kalau misalnya patient bekerja dalam cuaca yang panas, berpoluh yang banyak, kan mungkin patient perlu lebih pada yang 2 liter per day ni. Bergantung pada aktiviti patient jugalah. Ini sama juga. Ni just untuk you all tahu sajalah. Nah, dari segi medical management, kalau yang calcium stone tu macam mana. Tapi kalau kita tengok biasanya kalau yang calcium stone ni, pasti dia akan restrict calcium in dalam diet dia. Lepas tu pengambilan fluid intake yang banyak. Yang ni kalau macam oxalate stones ni sama juga. Jadi ni kalau makanan-makanan jenis yang mengandungi oxalate yang tinggi ni, dia akan limited. Contohnya ni lah. Ni strawberry, coklat, teh, peanuts. Ini semua makanan yang tinggi oxalate. Jadi ni kalau makanan yang oxalate tinggi ni kena limited lah. Tak boleh ambil berlebihan. Okey, ni contoh macam kalau uric acid stone ni pun sama jugalah. Kalau yang ni biasanya doktor akan prescribe allopurinol lah. Ini untuk reduce uric acid level. Ni contohnya. Okey. Lepas tu dia kena ambil low purine diet jugalah. Okay. Ni sebagai contoh ada juga makanan-makanan yang high in purine. Contoh macam shellfish, makanan seafood, contohnya asparagus, contohnya mushroom ataupun organ-organ dalaman. Contohnya macam kalau ayam tu hati ke, pedal ke, ni semua high in purine. Makanan-makanan ni. Ni pun kena avoided jugalah, kena elakkan lah. Kena limit juga pengambilan makanan macam ni. Okey, yang ni kalau serubat stone ni, kita tahu kalau yang serubat stone ni dia adalah dari segi macam infection, jadi ni kena keep your urine free of bacteria that cause infection. Yang urine tract infection tu. Maksudnya kalau tak nak patient kerap sangat ataupun kerap dapat UTI. Sebab menyebabkan pembentukan serubat stone ni. Ni sama jugalah, yang sistem stone ni pun sama jugalah. Dari segi kena ambil air kosong yang banyak juga ni. Dari segi ni. Ini dari segi high oxalate food. Contoh-contoh makanan yang mengandungi high oxalate ni. Ini yang kalsium oxalate ni. Stones ni. Bukan yang tak boleh ambil, tapi tak boleh ambil yang dengan berlebihan. Segi care management dia, dia ada ureteroskopi. Ureteroskopi ni yang sama yang saya pernah explain dalam health assessment itu. Dia adalah macam nak tengok ataupun nak cuba hancurkan, destroy yang stone tu. Okey, kita tengok kat sini ni. Ni kita akan masukkan scope ke dalam uretra, bladder yang ureter. Kalau misalnya stone tu boleh diambil, boleh dikeluarkan, dia akan cuba keluarkan. Okey, nampak sini kata sini a stent. Kalau yang stent ni ada juga bila yang dah masuk uretroskop ni, ada juga dia akan masukkan stent juga. Dan stent tu dia akan letakkan dekat ureter tu. Kita tengok gambar kat sini. Yang sini ni. Yang ni pun common juga dekat ward do intern juga. Stent. Nanti kalau you pergi do intern, you boleh tengok ni terms ni. Ini adalah ureter stent lah. Dia akan tinggalkan dekat sini stent ni. Untuk supaya ni nampak ni kalau ni ada stone. Jadi stone ni akan menyebabkan obstruction daripada urine untuk turun, untuk flow. Jadi dia akan letak stent ni supaya pengalian urine boleh turun lah, boleh keluar, boleh lalu sini. Okey. Yang stent ni dia bergantung. Kadang-kadang tu dia boleh guna beberapa minggu ataupun beberapa bulan ataupun beberapa tahun dah. Ini bergantung pada keadaan pesakit. Ini untuk bantu urine untuk turun lah, untuk keluar. Ini satu stone dekat ureter. Pastinya ada juga yang lain tu ESWL, sama macam yang saya pernah explain yang sebelum ni. Okey, kita tahu kalau ESWL ni dia adalah macam wave ataupun gelombang yang diberikan ataupun macam laser yang diberikan lah untuk pecahkan. Tujuan utama dia adalah untuk pecahkan stone tu. Kita nampak kat sini tu. Okey, ni patient baring kat sini. Nanti kalau you all pernah ada pengalaman hantar patient kat ESWL tu, kalau boleh dibenarkan masuk untuk tengok meshing tu, you all minta lah masuk untuk tengok. Nampak ni. Kidney stones kat sini. Lepas tu ni dia akan fokus pada ni, dekat stones tu, lepas tu akan bagi shock wave. Macam gelombang macam tu. Ni, maksudnya stones tu akan pecah. Akan crush dia kata.
Tapi kadang-kadang ada setengah tu yang kalau buat sekali tu stone ni masih tak boleh nak dipecahkan ataupun dihancurkan. Kadang-kadang mungkin 2 kali, 3 kali kadang-kadang. Yang ni ESWL. Kadang sekali pun kadang tak boleh lagi nak pecahkan. Okey, ada juga yang lain iaitu percutaneous nephrolithotomy iaitu PCNL. Yang ini pun sangat-sangat common juga prosedur ni dekat ward intan. ESWL, PCNL, stent right, stent left, stent, semua tu sangat common kat ward intan. Nanti kalau you all masuk intan tolong tengok benda-benda prosedur-prosedur ni ya kalau ada peluang nanti. Okey, ni pun sama juga. Okey, kalau biasanya prosedur ni biasanya kalau ESWL sebab kadang-kadang tu bila buat ESWL 2-3 kali pun stone tu still tak crush, tak hancur, tak pecah juga. Jadinya kadang-kadang perlukan prosedur PCNL ni pula ni. Kalau PCNL ni pulanya dia adalah macam ni pula ni. Maksudnya percutaneous. Percutaneous ingat maksudnya bagi buat incision dia akan masukkan scope. Lepas tu ni nampak kidney stone ni. Kalau boleh dia akan cuba keluarkan. Dia akan cuba keluarkan yang stone kat sini tu. Ni pun sama juga ni. Yang ni nephrostomy ni. Nephrostomy tube ni pun sama juga, sangat juga common. Dia akan letakkan tube. Ni adalah salah satu macam bantu untuk urine keluar juga. Nampak kat sini ni. Okay. Nephrostomy. Percutaneous nephrostomy ni, tube ni digunakan untuk drain urine. Directly. Maksudnya terus urine ni dikeluarkan terus daripada kidney into dalam collector bag ataupun dalam urine bag ni. Ini keadaan di mana yang percutaneous nephrostomy tube ni dalam kidney tu. Ini untuk bantulah urine akan passing out lah keluar. Ini direct terus pada kidney. Ini pun sangat common juga dalam ward intan ataupun ward surgery. Okey. Dari segi education untuk preventive ataupun avoid kita nak bantu elakkan ataupun berlaku kidney stone ni ialah dari segi avoid protein intake, itu limit. Dari segi restrict intake protein ni. Lepas tunya dari segi diet, low calcium diet pun sama juga. Lepas tunya, tapi yang ni dia kata kalau bentukkan yang low calcium diet ni biasanya tak recommended sebab takut jadi osteoporosis lah pada terutama pada female patient. Walaupun yang kalsium tu ada juga ni kan, tapi tak inilah tak digalakkan untuk tak recommended lah. Okay. Lepas tu ni sama juga dari segi pemakanan yang avoid intake of oxalic containing. Ni sama juga. Tapi yang dari segi low calcium diet ni kalau dari segi pemakanan, tapi ada setengah patient tu dia ambil yang tablet kalsium tu. Yang tu kalau tablet kalsium tu buat kena ambil dengan berhati-hati ataupun kena consult dengan doktor juga. Sebab kalau terlampau lebih ataupun terlampau banyak kalsium nanti akan jadi pembentukan yang stone. Pembentukan stone tu. Ni pun sama juga avoid intake of oxalate containing contohnya macam makanan tadilah, strawberry ke, teh ke, peanuts ke, kena limit juga pemakanan ni. Okey, ni sama juga kalau during the day tu maksudnya dari segi pengambilan cecair tu maksudnya kena setiap 1 jam ataupun 2 jam tu kena minum segelas air. Yang tu dinasihatkan untuk bagi supaya urine tak pekat lah. Okey, kata sini. Lepas tu dinasihatkan juga minum air 2 gelas sebelum waktu tidur. Sebelum waktu tidur tu minum 2 gelas air kosong ya, minum air kosong. Lepas sebabnya dia kata supaya bila bangun waktu pagi tu dia kata urine tu tak concentrated ataupun tak pekat semasa during the night, waktu malam tu. Maksudnya dia kata sini avoid activities, dia kata leading to sudden increase in environment, keadaan sekitar temperature yang macam dia tak nak dia kata excessive sweating ataupun dehydration. Maksud kalau cuaca yang panas, kalau peluh yang terlalu banyak sangat, jadi kita kena ambil pengambilan air yang cukup sebab tak nak berlakunya dehydration. Dehydration pun dia tak nak juga. Lepas tu kalau misalnya ada tanda infection, urine tract infection, tadi kita tahu kalau cerebral stones tu boleh berlaku disebabkan oleh urine tract infection, UTI. Jadi kalau ada simptom UTI, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Sebabnya di jangka masa yang kalau selalu kerap sangat kena UTI dan jangka masa tertentu tu menyebabkan pembentukan stone juga. Jadinya bahagialah jangan ingat UTI, urinary tract infection tu perkara biasa lah kena prevent lah kena take precaution juga. Okey, dari segi assessment dia adalah ini kita assess pain dari segi kesakitan, lepas tu ketidakselesaan pesakit,
Lepas tu simptom-simptom contohnya macam nausea, vomiting, diarrhea ke ataupun abdominal distension ke. Lepas tu ni tahap kesakitan, keterukan sakit tu macam mana, kawasan sakit tu dekat mana. Lepas tu kena observe for sign and symptom UTI, nampak kena tahu. Kalau berlaku tanda-tanda simptom UTI ni kena tahu. Contohnya macam getar, chills, demam, fever. Dysuria ni macam dysuria ialah bila pas urine tu rasa sakit. Itu ialah dysuria. Rasa panas, rasa sakit. Lepas tu ni kena tahu macam obstruction, ada masalah obstruction. Contohnya macam kerat sekali nak pergi, kalau simptom UTI yang biasa ialah demam, itu tahap yang macam kita kata teruk lah. Yang biasa, simptom biasa ialah UTI ialah rasa macam kerat nak pergi ke tandas untuk buat air kecil. Tapi bila pergi ke tandas tu, sikit macam setitik dua titik keluar macam tu. Apa ni? Precaution urination of small amounts. Ataupun oliguria ataupun anuria. Oliguria ni kalau ingat lagi, oliguria O ni maksudnya urin yang sikit sangat. Kurang pada 400 ataupun 500. Kalau anuria ni kadang-kadang mungkin tak ada keluar urin lah. Jadi pasien kena tahu benda ni. Okey, lepas ni kena tengok juga warna urin tu. Kalau warna urin tu, kalau kita tahu dah pernah belajar dah itu, apa color urin yang sepatutnya yang normal. Jadi kalau warna color tu macam ada blood, itu merah ataupun brown macam tu, itu pun kena dapatkan rawatan dengan, kita jumpa doktor dengan segera. Sebab tu kalau warna, kita belajar dah kalau warna urin tu macam mana, apa yang normal. Kalau warna yang normal yang warna pale ataupun amber. Kalau warna dehydration tu ingat tak? Kalau warna 4 tu dah macam dehydration. Kalau dehydration tu warna kuning macam tu, maksud kita memang dah kena minum air masak yang banyak untuk cover balik. Sekarang kalau lepas urin kena tengok jugalah color urin kita tu warna apa. Okey, ni sama juga dari segi apa ni sejarah kan kita tengok juga macam kalau ada keluarga ke, lepas ni family history ada masalah stone, kita pun mungkin respect juga untuk dapat stone jugalah ya. Okey. Lepas punya kita tengok apa faktor-faktor menyebabkan pembentukan stone ni dari segi pemakanan pasien ke, dari segi pengambilan cecair pasien, fluid intake, lepas tu dari segi mungkin pasien yang tak boleh nak bergerak ataupun pasien yang selalu kerap kali dapat infection ataupun UTI ataupun pasien yang dehydration. Okey. Jadinya pasien kena assess juga tahap pengetahuan ataupun pendidikan pasien tentang masalah renal stone, batu karang ni. Kita kena tahu apa yang pasien faham. Adakah pasien tahu pembentukan batu karang ni? Kita kena assess. Ataupun mungkin pasien dah pernah sebelum ni, mungkin pasien dah pernah kena dah. Lepas tu ni mungkin recurrent. Maksudnya masuk yang kali kedua, kali ketiga ni pun masalah yang sama. Terjadi masalah macam itu, pembentukan batu karang tu berlaku lagi. Kena tahu juga. Okey, dari segi relieving pain iaitu dari segi kesakitan ni, maksudnya kena dari segi yang ni yang kita just administered lah, dari segi analgesic ni, ya, ubat tahan sakit ni. Ni, okay, lepas tu ni posisi pasien ni bergantung pada keadaan pesakit. Pesakit saya sedang keadaan mana? Semi-Fowler's ke, supine ke. Jadi kita galakkan pesakit untuk duduk dalam keadaan yang selesa lah, bergantung pada keadaan pesakit. Okey, jadinya kalau pasien sakit, salah satunya kita kena bantu, assisted to ambulate, bantu pasien untuk bergerak. Untuk bantu pasien bergerak. Okey, mesti kalau pasien memang tak boleh nak berjalan, kalau berjalan tu lagi sakit, mesti kita bantu pasien dengan wheelchair contohnya. Lepas tu kita kena monitor juga pain level dia macam mana. Kita boleh guna juga skala pain tu. Skala chart tu yang pain tu. Biasa skala 5 ke atas tu biasa pasien memang sakit yang tak boleh nak kontrol lah. Ya. Okey. Lepas tu kalau pasien memang doktor order untuk buat apa-apa prosedur, jadi kita prepare lah pasien untuk treatment tu, untuk rawatan tu. Okay. Ni biasanya yang treatment ni ataupun rawatan-rawatan yang lain tu biasanya ataupun surgery ni biasanya pasien yang severe pain. Maksud kesakitan pain tu memang tak berkurangan. Maksudnya yang stone ni dia tak boleh nak pass spontaneously. Maksudnya kalau setengah-setengah stone tu dia boleh keluar, boleh turun dan keluar dengan cara yang biasa. Tapi ada setengah stone tu memang dia tak boleh nak turun ataupun tak boleh nak dikeluarkan cara biasa. Yang ni memang pasien sangat-sangat sakit. Ni kawan saya ni ada ni masalah ni. Sentiasa berulang ke hospital ni. Kau tengok dia selalu post dalam Facebook ni. Memang sakit lah. Okey. Ni dari segi teaching patient self-care. Contohnya kalau patient renal stones ni kita tahu dia increase the risk untuk infection. Dia merupakan faktor risiko untuk infection ataupun sepsis ataupun obstruction of the urinary tract. Maksudnya menyebabkan kesekatan, block pada sistem urinary tract.
Jadi pasien kena tahu keadaan ni. Jadinya kalau misalnya urine volume tu ada macam cloudy ke, ada warna macam warna lain pada warna normal tu, maksudnya kena report dengan segera lah. Ataupun jumlah urine yang keluar tu kurang ke, itu kena monitor juga keadaan ni. Lepas tu kena increase fluid intake. Kalau awak tengok dari segi management untuk renal stone ni, memang pasien kena ambil air yang sangat banyak. Jadi macam kita ni yang tak ada lagi masalah renal stone ni, memang kena biasakan ambil air kosong yang banyak lah untuk prevent daripada dehydration dan juga untuk prevent daripada pembentukan renal stone ni. Okey, sini. Okey. Ni contohnya kalau macam patient tak boleh nak ambil secara orally, cecair ataupun air ni mungkin diperlukan IV lah, intravenous fluid. Ni pun tapi bergantung pada doktor audit lah ni. Ni dia kata ambulation. Okey, dari segi ambulasi. Ambulation juga digalakkan. Ini juga sebenarnya ambulation ni juga sebenarnya membantu juga untuk pergerakan stone tu. Harap-harapnya bila ambulation tu kita harap stone tu boleh macam turun lah, kita harap through the urinary tract. Tapi macam itulah, ada setengah stone tu tak boleh turun, ada setengah stone tu dia boleh turun ke bawah lah, macam boleh keluar lah ikut urinary tract tu. Kalau tak boleh turun tu yang kena buat prosedur yang lain. Okey. Okey, yang lain tu adalah dari segi observation to detect the spontaneous presence of a stone. Lepas tu kalau misalnya urine, kalau ini kalau all urine tu pun kalau perlu di string, ditapis tu, dia akan guna macam contoh macam guna gauze ke contohnya, untuk tengok. Lepas kalau ada blood clots ke pas in the urine pun akan monitor juga, akan tengok juga. Kat sini dia kata ni setengah blood clot tu yang keluar tu dia akan cuba, kalau ada blood clot dalam, kalau yang pas in the urine tu dia akan macam crush juga, dia kata. Nak tengok juga mungkin kalau ada stone-stone dekat situ tu. Lepas tu dia kata to report any sudden increase in pain. Maksud kalau kesakitan tu semakin meningkat, maksud kena report dengan segera. Okey. Lepas ni ini ada analgesic medication ni, painkiller ni bergantung pada doktor prescribe lah. Kita just administer lah. Ni untuk bantu pesakit, untuk kurangkan kesakitan dan juga beri keselesaan kepada pesakit. Okey, yang ni sama juga. Okey, teaching patient self-care. Okey, yang ni ada segi vital sign. Contohnya tengok temperature. Ini ada ikutan tanda macam infection lah kita kata, untuk monitor closely to detect early signs of infection. Ini penting juga vital sign ni. Terutama kalau macam temperature spike tu, kita takut patient mengalami infection. Contohnya macam UTI. Kalau UTI ni kalau tingkat awal tu mungkin tak ada infection lagi, tapi mungkin rasa kerak nak pergi ke tandas tapi semua amount sahaja. Tapi kalau misalnya UTI yang dah tingkatnya teruk tu sampai boleh ada spike temperature sampai demam. Ini sangat bahaya lah. Okay. Maksudnya sebab tu dia kata kalau all infection, maksudnya sebaran infection tu should be treated lah dengan antibiotik yang sesuai untuk bantu dissolve the stone ni. Okey. Okey, ni sama juga. Kata kat sini ni kalau kita tengok sini pun dia kata sama juga. Okey, ni sama juga, kita kena beri proper education pada patient tentang causes of kidney stone, macam mana, kenapa berlaku kidney stone tu. Sebab kita nak elakkan daripada masalah kidney stone tu berulang ataupun berlaku. Okey. Lepas tu kita juga beritahu pada pasien tentang regime dia untuk avoid pada stone formation. Sama juga macam tadi lah. Okay. Lepas tu kena prevention macam untuk maintain high fluid intake, galakkan pengambilan air kosong yang banyak. Lepas tu jenis-jenis pemakanan yang tadi kita dah belajar tadi tu pun sama juga. Bukannya tak ambil langsung tapi kena limit lah kita kata. Lepas tu dari segi pekerjaan ke aktiviti ke, contohnya kalau aktiviti tu memang macam kalau buruh kasar lah, peluh yang memang berpeluh, berpanas kita katakan. Jadinya kalau patient case macam tu, yang kerja macam tu, kita kena galakkan dia ambil lebih daripada air yang biasa lah kita kata. Dan untuk apapun tujuan dia adalah untuk mengelakkan dehydration. Jadi kalau case macam ni, fluid intake should be increased. Kalau occupation dengan aktiviti tu macam kelas sport ke contohnya berpeluh banyak, pun sama juga macam tu. Maksud pengambilan air tu kena lebih lagi pada 2 liter contohnya. Okey, ni sama juga kita nak elakkan to prevent urine from becoming concentrated. Maksudnya jadi pekat. Pada waktu malam. Sebab tu digalakkan tadi, sebelum tidur tu digalakkan ambil 2 gelas air supaya urine tu tak concentrated lah waktu malam.
Okey, yang sini ni sama juga. Okey, yang ini teaching patient self-care maksudnya mungkin perlukan urine culture, mungkin dia perlu dilakukan 1 hingga 2 bulan untuk yang first year tu, dia kata. Lepas tu kalau patient UTI tu memang kena treated lah kan, dengan segera lah kan. Kita tak nak juga. Lepas tu kalau misalnya kalau prolonged immobilization, apa kalau dikata kalau kat sini, kalau because prolonged immobilization juga, yang mana yang tak boleh nak bergerak sangat tu akan menyebabkan slow renal drainage jugalah ataupun altered calcium metabolism juga dia kata. Dari sini. Jadinya dia kata kena excessive injection of vitamin juga kalau macam tambahan suplemen tu. Sebab tu kalau nak ambil suplemen yang apa macam contoh macam yang vitamin D ke kalsium ke apa semua tu memang kena consult ataupun kena dapat nasihatkan pada doktor juga. Maksud tak boleh nak ambil tanpa suka hati tak boleh. Dapatkan nasihat pada doktor dulu sebelum nak ambil sebarang vitamin ataupun suplemen. Okey, yang sini dia kata kalau yang lithotripsy, kalau ni prosedur lithotripsy ni yang nak dilakukan ataupun doktor plan untuk buat ataupun patient dah jalani. Okey, yang ini kita tahu perkataan stone removal iaitu untuk keluarkan stone tu surgical procedure ni. Jadinya patient kena bagi tahu sign and symptom dia. Contoh kalau ada sign symptom ataupun complication, kena report segera kepada doktor. Lepas tu penting juga lepas prosedur tu patient kena follow up untuk assess kidney function. Nak tahu kidney function tu disorder ke ada gangguan ke tak ada. Ini sama juga. Okey, ini pun sama juga untuk emphasize juga patient dengan family. Maksudnya family member pun kena tahu juga supaya dapat bantu pesakit juga. Okey. Okey, yang ni pun sama juga. Kalau patient pergi ESWL, ni pun sama juga kena provide instruction dari segi kat rumah macam mana, pentingnya temu janji macam mana. Ni pun sama juga. Apa pun tunjuk tengok sini. Mesti kena increase fluid intake juga. Ini adalah untuk access ni adalah untuk membantu. Increase fluid intake ini dia sebenarnya untuk membantu dari segi pasal of stone fragments tu. Sebabnya bila buat ESWL ni, bila batu stone tu boleh dipecahkan, boleh crush, jadinya perlu minum air masak yang banyak. Untuk bantu stone tu yang telah di-crushkan, dipecahkan melalui prosedur ESWL tu supaya boleh turun. Dan kita harap boleh keluarlah dengan cara yang biasa tu. Okey, lepas tu ni sama juga melibatkan patient dengan family juga, kena tahu sign and symptom dia juga. Sebabnya complication dia boleh juga menyebabkan fever, decrease urine output ataupun dan kesakitan juga. Lepas tu ni kemudian patient mungkin ada hematuria juga ataupun kehadiran blood dalam urine juga. Sepatutnya dia kata disappear lah. Maksudnya sepatutnya kalau within 4 to 5 days biasanya disappear lah masalah ni hematuria ni. Tapi patient kena tahulah. Nanti takut lepas buat ESWL ni, bila lepas urine tengok ada blood. Takut patient takut pula nanti. Jadi kita kena explain benda ni supaya patient tahu. Benda ni akan resolve nanti lah dalam 4-5 hari. Harap-harap dah okey lah hematuria ni. Okey, kalau patient ada stent in the ureter, stent tu yang tadi tu, yang macam dawai ataupun wayar kita kata, yang ini pun kemungkinan akan ada hematuria juga. Jadi kita kena explain juga pada patient dan juga keluarga dia juga. Tapi kalau misalnya patient ada nausea ke, vomiting ke, ada spike temperature ke, demam ke, memang kena notify pada doktor dengan segera. Ini pun kalau misalnya patient, doktor dah bagi pain medication, pain analgesic, ubat tahan sakit, tapi kalau pain tu still unrelieved, still tak kurang juga, still tak decrease juga, pun kena report pada doktor dengan segera juga. Ini pun sama juga. Kena beritahu patient juga, lepas yang prosedur ESWL ni akan ada bruise lah, ataupun kita lebam. Tapi ni walaupun lebam, kena observe jugalah. Kena observe juga. Okey, yang ni sama juga. Okey, monitor closely in follow up, temu janji. Lepasnya apa ni yang follow up ni ada untuk pastikan ensure the treatment adalah berkesan lah kita harapnya. Lepas tu ni patient tak dapat ataupun tak ada sebarang complication. Kita tak nak macam berlaku obstruction, infection ke, renal hematoma. Kita tak nak benda ni berlaku ataupun hypertension ke. Tak nak benda ni berlaku pada pesakit. Dalam ni merawatan kita nak elakkan juga dari segi complication pada pesakit juga. Okey, ni contohnya. Okey. Okey, ni juga macam sebagai jururawat juga kita kena assess lah kalau dari segi kefahaman patient tentang faktor ataupun increase the risk for recurrent renal calculi ni. Kita tahu patient faham tak macam mana nak
nak apa ni nak dari segi penjagaan kesihatan tu. Sebab kita nak elakkan daripada risk factor berlaku balik masalah renal kalkulat ataupun renal stone tu. Jadi apa strategi dia? Apa segi pemakanan dia? Contoh dari segi pengambilan air macam mana? Banyak mana yang pasien boleh ambil? Pemakanan macam mana pasien boleh makan? Contohnya lah. Okey. Okey, yang sini sama juga dari segi untuk monitor urinary pH, lepas tu asal urine follow up juga. Okey, lepas tu ni patient kena faham understand the sign dengan simptom dia. Okey, dari segi stone formation dia, kalau obstruction tu macam mana, infection tu macam mana. Sebab kalau ada sign simptom sini memang patient kena pergi dapat rawatan dengan segeralah. Okey. Lepas tu kalau ada ubatan yang doktor prescribe untuk prevention of stone formation tu mesti kena ambil lah ikut dos dia yang betul. Ini yang 7R 6R tu lah. Kena explain pada patient. Jadi patient tak boleh skip ubat tu. Ini contoh diet and kidney stone. Ini contoh lah. Ini makanan yang kena elakkan ataupun kena limit lah. Okey. Ini kita buat sini sekejap. The biggest kidney stone on record weighed more than a kilogram and was 17 centimeters in diameter. The patient didn't actually swallow a stone the size of a coconut. Kidney stones form inside the body, but unfortunately, they're extremely painful to get out. A kidney stone is a hard mass of crystals that can form in the kidneys, ureters, bladder, or urethra. Urine contains compounds that consist of calcium, sodium, potassium, oxalate, uric acid, and phosphate. If the levels of these particles get too high, or if urine becomes too acidic or basic, the particles can clump together and crystallize. Unless the problem is addressed, the crystals will gradually grow over a few weeks, months, or even years, forming a detectable stone. Calcium oxalate is the most common type of crystal to form this way and accounts for about 80% of kidney stones. Less common kidney stones are made of calcium phosphate or uric acid. A slightly different type of stone, made of the minerals magnesium ammonium phosphate or struvite, can be caused by bacterial infection. And even rarer stones can result from genetic disorders or certain medications. A kidney stone can go undetected until it starts to move. When a stone travels through the kidney and into the ureter, its sharp edges scratch the walls of the urinary tract. Nerve endings embedded in this tissue transmit excruciating pain signals through the nervous system, and the scratches can send blood flowing into the urine. This can be accompanied by symptoms of nausea, vomiting, and a burning sensation while urinating. If a stone gets big enough to actually block the flow of urine, it can create an infection or backflow and damage the kidneys themselves. But most kidney stones don't become this serious or even require invasive treatment. Masses less than 5 millimeters in diameter will usually pass out of the body on their own. A doctor will often simply recommend drinking large amounts of water to help speed the process along, and maybe taking some painkillers. If the stone is slightly larger, medications like alpha blockers can help by relaxing the muscles in the ureter and making it easier for the stone to get through. Another medication called potassium citrate can help dissolve the stones by creating a less acidic urine. For medium-sized stones, up to about 10 millimeters, one option is pulverizing them with sound waves. Extracorporeal shockwave lithotripsy uses high-intensity pulses of focused ultrasonic energy aimed directly at the stone. The pulses create vibrations inside the stone itself, and small bubbles jostle it.
These combined forces crush the stone into smaller pieces that can pass out of the body more easily. But zapping a stone with sound doesn't work as well if it's simply too big. So sometimes more invasive treatments are necessary. A rigid tube called a stent can be placed in the ureter to expand it. Optical fibers can deliver laser pulses to break up the stone. Stones can also be surgically removed through an incision in the patient's back or groin. What about just avoiding kidney stones in the first place? For people prone to them, their doctor may recommend drinking plenty of water, which dilutes the calcium, oxalate, and other compounds that eventually build up into painful stones. Foods like potato chips, spinach, rhubarb, and beets are high in oxalate, so doctors might advise limiting them. Even though calcium is often found in stones, calcium in foods and beverages can actually help by binding to oxalate in the digestive tract before it can be absorbed and reach the kidneys. If you do end up with a kidney stone, you're not alone. Data suggest that rates are rising. But that world record probably won't be broken anytime soon. Okey. Okey, ini adalah contoh okey, ini ada contoh rujukanlah kerja biasa. Okey, jadinya lepas kelas ni kena minum air kosong yang banyak. Kan? Fluid intake, increase fluid intake. Okey, ada apa nak tanya tak ni? Untuk ni. Okey, ada tanya apa-apa ke pasal okey. Okey, ada tanya apa-apa tak pasal ni? Jadi kalau apa yang saya pernah masa saya pergi Tiga Utara itu dengan student, okey kalau pasien ada stone yang ada masalah stone ni, renal stone ke kidney stone ni ke, ataupun kalau pasien ada tube, ada sebarang tube, cuba awak tengok tube tu dekat mana. Sebab kebetulan saya pergi kat Tiga Utara itu, pasien tu ada masalah kidney stone. Lepas tu ni pasien boleh lepas buat procedure lah kan. Procedure PCNL ke apa saya tengok dah saya, dia untuk pecahkan stone tu. Lepas tu pasien tu minta dengan pasien, kadang pasien simpan stone tu. Kebetulan masa kat Tiga Utara itu, saya pun tanya pasien, ada ke stone tu, batu karang tu, dia kata, dia ada, dia pun tunjuk. Memang banyak lah, boleh tengok pelbagai saiz, bentuk dia, warna dia. Tinggal kat Tiga Utara ataupun Duk Intan, boleh tengok. Boleh tengok. Terus kita nampak tadi kan, kalau misalnya stone tu, ada setengah stone tu, boleh dikeluarkan, dia boleh pass out, turun cara bawah. Pasien simpan, sahaja dia nak simpan lah. Tapi pasien suka simpan benda macam tu. Usaha simpan tu tak kenapa, saya tanya kenapa. Kata sahaja berkenangan. Nurse dia kata misi, dia kata. Dia bertengok lah kan. Kemudian saya ada, jadi sebelum dia tengok lah macam mana, macam bentuk pasir. Lepas tu ada warna kuning-kuning, ada warna macam brown-brown sikit, macam tu. Jadi kita tengok tadi kan, kalau misalnya stone yang kecil ni, kadang-kadang tu dia boleh turun dan boleh keluar lah. Ikut juring yang macam yang biasa tu lah. Kan? Tapi kalau setengah tu, kalau macam yang stone yang besar ni, dia tak boleh nak keluar. Jadi tu menyebabkan obstruction. Kita nampak tadi kan kalau dalam video tu, kalau obstruction tu dalam kidney ke kat ureter ke, jadi masalah kidney akan jadi swelling, akan jadi bengkak lah. Okey. Nah, lepas tu ni, yang stone ni juga dia boleh cederakan sel-sel ataupun tisu-tisu kan. Itu menyebabkan kecederaan dan juga kesakitan. Sebab tu kalau pasien yang ada kidney stone ni ataupun renal stone ni, memang pasien sakit. Memang pasien sakit. Saya dulu masa kerja kat satu selatan itu, pasien sampai jalan tu memang jalan tu memang perlahan lah. Memang menangis pun ada masa saya itu. Memang sakit sangat-sangat dah. Jadi kalau pasien komplain sakit tu, memang dia bukan berlakon tu. Memang dia memang sakit betul-betul. Lepas tu setengah tu ada macam ESWL tadi kan. Ada ESWL, ada juga lepas buat ESWL tu, lepas batu stone tu dipecahkan, dihancurkan. Kita harap lepas dia hancurkan tu,
dah jadi yang bentuk batu-batu kecil tu kan dah jadi kecil, kita harap pun boleh keluar jugalah. Sebab tu kalau pasien yang buat ESWL tu, kalau misalnya stone tu dapat dipecahkan dah, kita kena galakkan pasien untuk minum air masak yang banyak lah. Minum masak banyak supaya kita harap stone tu boleh turun dan boleh keluar. Tapi ada juga setengah-setengah tu tak boleh nak keluarkan juga. Jadi betul nak keluarkan juga memang kena macam kena tebuk lah buat PCNF dan kena keluarkan dengan cara macam tu. Pun ada juga. Bergantunglah tak sama. Ada setengah tu, ada setengah batu boleh dipecahkan. Ada setengah batu tu tak boleh dipecahkan. Sebab tu kadang ESWL tu mungkin kena kalau sekali ataupun mungkin lebih dari sekali, 2 kali, 3 kali pasien kena buat prosedur tu. Prosedur tu berbahaya. Okey, nak apa-apa tak? Kalau kita tahan kencing, salah satunya adalah akan menyebabkan urinary tract infection, akan menyebabkan UTI. Jadi ni kalau UTI kita tahu kalau UTI, kalau kerap sangat kita dapat UTI akan menyebabkan apa tak tadi cerubat stones tadi tu. Cerubat stones tu adalah daripada infection, caused by daripada infection. Boleh disebabkan pembentukan daripada infection. Jadi ni tak boleh lah kalau kita selalu kerap tahan nak buat air kecil, pastinya sampai menyebabkan dapat UTI. Jadi ni boleh menyebabkan batu karang juga sebabnya daripada yang infection tu. Sebab tu tadi nampak banyak kali ditekankan kena prevent daripada UTI berlaku, Lepas tu kalau UTI berlaku kena mendapatkan rawatan dengan segera. Nampak tak tadi yang poin-poin yang saya cakap tadi tu. Jadinya tak boleh. Sebabnya kenapa nak tahan buaya kecil? Mungkin sebab travel ke ni. Atikah? Boleh ke Atikah? Nanti UTI sebab kalau UTI, kalau peringkat awal, siapa yang pernah kena UTI tu mungkinlah kan yang tahu kan misalnya kalau tiba-tiba kita sibuk sangat tak ingat nak minum air masak kan. Kalau UTI ni tak selesa nak duduk, tak boleh nak duduk pun. Dia rasa nak pergi tandas. Lepas tu kalau sampai keadaan ward tu, biasanya tu akan bagi macam mist potassium citrate. Tadi ada dalam video tu dia sebut mist potassium citrate. Biasa lepas ambil mist potassium citrate tu biasa akan lega. Ambil sekali tu lega dah. Dia warna macam KCl juga, warna jernih juga. Mist potassium citrate tu. Biasa kalau UTI, tingkat awal tu dia bagi mist potassium citrate lah. Tapi kalau sampai dah fever tu, itu dah tahap teruk lah pula infection tu. Itu mungkin kena start antibiotik ke ya. UTI kalau tingkat teruk dia sampai kena start antibiotik juga. Jadi tak nak sampai macam tu. Kan? Lagi apa lagi? Apa lagi ni? Ni apa yang orang panggil buah pinggang bocor. Buah pinggang bocor tu yang mana tu ya? Buah pinggang bocor tu maksud apa tu? Ali Syahir. Buah pinggang bocor tu apa maksud dia Syahir? Tadi tu sebabnya bila urin tak boleh nak dikeluarkan, contohnya kalau stone ni boleh menyebabkan kesekatan daripada urin tu, flow urin tu terganggu, tersekat. Kadang-kadang mungkin dia perlukan yang tube nephrostomy tu. Sebab macam mana-mana pun urin kena keluarkan. Jadi kalau urin tak boleh nak turun, nak keluarkan secara biasa, lepas tu dia letakkan nephrostomy tube tu supaya untuk bantu urin keluar. Tapi bukan